Orang syahid akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan rupa paras mereka, tetapi bau mereka bau kasturi. Mereka akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau Asy-Syahid Izzuddin Al-Qassam disemadikan dalam Brigade Al-Qassam yang cukup digeruni oleh Israel, Amerika. Mendengar tentang seorang ulama yang dengan namanya disemadikan dalam satu pasukan mujahidin yang paling digeruni di dunia, iaitulah Mujahidin Al-Qassam. Al-Qassam ini tuan-tuan diambil daripada nama seorang ulama, Asy-Syaikh Asy-Syahid Izzuddin Al-Qassam rahimahullah. Nama beliau Muhammad Izzuddin Abdul Qadir Al-Qassam. Wulida fi Jaballah bi Suria am 1883. Beliau dilahirkan di sebuah lokasi bernama Jabaliyah di utara Syria pada tahun 1882. Untuk lebih mudah lagi, kalau orang yang ada pengalaman belajar dekat Syria ataupun dekat Syria, Syekh Izzuddin Al-Qassam lahir di Laziqiyah. Laziqiyah ni perairan pantai Syria yang bersambung dengan Turki. Cuma yang tak bestnya kawasan Laziqiyah ni tuan-tuan, apa dia? Dekat situ lahirnya Presiden Hafiz Al-Assad, Al-Mujrimul Kabir. Tahu kan Hafiz Al-Assad jahat tu, yang sekarang anak dia lebih kurang macam bapa dia juga. Tapi biasalah tuan-tuan, dekat mana-mana tempat orang jahat adanya orang saleh, ya. Darasa fil Azhar am 1896. Beliau menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar pada tahun 1896. Okey, tuan-tuan ingat 1896 Syekh ni belajar di Al-Azhar. Tahun 1897 ditubuhkan Zionis. Jadi kalau kita tengok Israel ini secara ringkas, ya, Israel gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Isra dengan makna abdun, il dengan makna Allah. Jadi maknanya Abdullah. Jadi kalau siapa dapat anak lepas pada ni, bubuhlah nama Israel. Kalau berani, ya. Maknanya okey, makna Abdullah. Israel ay Abdullah. Yahudi atau Yahudi daripada asalnya nama anak Nabi Yaqub yang sulung, Yahuza dengan zal. Orang Arab dia takkan ambil nama tu secara solid bulat macam tu, dia akan tukar huruf. Contoh macam kita Malaysia, orang Arab panggil apa? Malaysia, kan? Kuala Lumpur, dia kata Kuala Lumpur, macam tu. Okey, jadi Yahuza orang Arab panggil Yahudi. Itu nama anak sulung Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Bahasa mereka ini bahasa Ibriyah. Ibriyah diambil daripada perkataan abara dengan makna yang menyeberang sungai. Abara menyeberang. Bani Israel menyeberang sungai Jordan untuk sampai ke Palestin. Jadi tuan-tuan semua, asalnya Bani Israel, sejarah yang panjang, saya cuba ringkaskan, ya. Bani Israel pernah ada kerajaan yang hebat satu ketika dahulu di zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman dikurniakan kerajaan yang tak pernah diberikan pada mana-mana manusia sehingga hari kiamat. Hatta Nabi Isa turun nanti, dia memerintah tak sehebat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Sebab Nabi Allah Sulaiman rakyatnya bukan sekadar manusia, kita sedia maklum, binatang, jin, syaitan pun bawah telunjuk dia. Okey. Dan Nabi Allah, bapa dia Nabi Daud, puak-puak Yahudi mendakwa Nabi Daud ketika menubuhkan kerajaan Bani Israel,
ditubuhkan di sebuah bukit di Palestin. Nama bukit itu Bukit Sahyun. Daripada perkataan Sahyun, orang Arab panggil Sahyun. Kita panggil Zion ataupun Zionis. Itu ceritanya. Jadi puak-puak ni, dia datang ke Palestin mendakwa diorang nak mengembalikan balik empire kerajaan Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Tetapi tuan-tuan bukan tak kenal puak-puak Yahudi Israel ini. Mereka menuduh Nabi Allah Sulaiman tu kafir. Dan Allah menafikan, wa ma kafara Sulaiman walakinna alladhina apa itu? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Yahudi ni bila dia tengok Nabi Allah Sulaiman kerajaannya yang luar biasa, Bani Israel ni dia ada je perangai dia buat perangai. Dia kata kenapa Nabi Allah Sulaiman ni power, dia boleh kuasai manusia, jin, setan, binatang. Lalu dia kata Nabi Allah Sulaiman ni beramal dengan ilmu sihir. Tak pasal dia kata Nabi Allah Sulaiman beramal dengan ilmu sihir. Ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Yahudi di Madinah Al-Munawwarah, Nabi kata Nabi Sulaiman merupakan Nabi, merupakan Rasul. Yahudi Madinah kata apa? Tak, Sulaiman ahli sihir. Maka Allah kata wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kan? Dan Nabi Allah Sulaiman tidak kufur. Tapi itulah nak bagi tahu Yahudi Bani Israel menuduh Nabi Allah Sulaiman dengan tuduhan yang amat biadab, dan Allah menafikan. Tiba-tiba diorang claim diorang nak kembalikan balik kerajaan Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, sedangkan mereka menuduh dengan pelbagai tuduhan kepada para Nabi dan Rasul ini. Jadi tuan-tuan, pada tahun 1897 dibuat gerakan Zionis ini untuk mengembalikan balik dakwaan mereka negara bagi Bani Israel. Seorang Khahamil Yahud, Khaham ini kira padri besar Yahudi. Anda tengok wawancara dalam YouTube, wawancara tu panjang. Apa dia kata? Dia kata kami orang-orang Yahudi, kalau ikutnya kami beriman dengan Taurat, dan Taurat mengatakan bangsa Yahudi, Bani Israel selama-lamanya akan hidup dalam keadaan tidak ada tanah air, tidak ada negara. Kerana itu merupakan hukuman Allah kepada kami. Dia beriman. Dia kata dan itu yang sebenarnya. Iaitu yang sebenarnya Bani Israel dengan sebab kejahatan, kemungkaran yang diorang lakukan, penentangan kepada para nabi, qatalatul anbiya'i war rasul, membunuh para nabi dan rasul. Maka apa kata Khaham, padri besar Yahudi ni, kata apa? Allah menjatuhkan hukuman kepada kami. Kami takkan ada negara sendiri. Bahkan Yahudi hendaklah hidup menumpang di negara-negara orang. Dia tak boleh ada negara sendiri. Apa kata Khaham ini? Tetapi apabila Yahudi cuba nak menubuhkan negara sendiri, itu bermakna mereka menempah laknat Allah Subhanahu wa taala. Panjang wawancara tu tuan-tuan. Di akhir wawancara tu, wartawan tanya, apakah harapan kamu yang paling akhir? Apa kata Khaham Yahudi ini? Harapan saya paling akhir supaya satu hari nanti negara Israel akan dihapuskan daripada peta dunia. Allahu Akbar. Itu Yahudi yang cakap. Jadi kalau tuan-tuan perasan sekarang ni, bila berlaku demonstrasi besar dekat Amerika kan, yang turun demonstrasi itu Yahudi sendiri, menyokong Palestin, bawa bendera Palestin, diorang pijak bendera Israel. Sebab apa? Diorang tahu, diorang beriman dalam Taurat kata Bani Israel dah disumpah oleh Allah, diorang takkan ada negara sendiri. Diorang kalau nak hidup, diorang kena menumpang dengan negara-negara orang, dan jangan buat spoil. Tapi bila diorang dah buat macam ini, maknanya apa dia kata? Bani Israel menempah laknat Allah. Yang hebatnya tuan-tuan, dalam satu video tu saya tengok, Khaham Yahudi yang pakai topi besar-besar warna hitam tu, dengan segmen panjang berjela tu, siap melakukan takbir. Allah. Yahudi takbir, kau tahu tak? Tiba-tiba ada dekat negara kita ni demonstrasi tak boleh takbir.
Kepala otak kau berjambul. Aku geram lah ni Engkau ni negara apa ni Oi, negara apa ni? Ardul Islam. Ini negara orang Islam, tahu tak? Tak boleh takbir sensitif dekat sekolah, tak boleh takbir, tak boleh baca kunut nazilah. La haula wala quwwata illa billah. Tak pasal. Aku dah sakit belakang ni Melampau. Yahudi tu takbir, tuan-tuan. Aku tengok dekat Allah kata, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk Islam, insya-Allah. Amin. Balik ke cerita kita. Jadi Syekh Izzuddin Al-Qassam belajar di Al-Azhar tahun 1896 sehingga 1906 dan berguru dengan ramai ulama-ulama Al-Azhar. Antara guru beliau ialah Syekhul Azhar Al-Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Zawiyah Syadziliyah fi Jilat Al-Adhamiyah Bishimal Suriah. Beliau juga merupakan tok guru tariqah Syadziliyah di utara Syria. Tariqah Syadziliyah berasal daripada Morocco Maghribi. Kemudian berpindah ke Mesir dan dikembangkan di sana. Maka Syekh Izzuddin Al-Qassam bertalaqi dengan guru-gurunya di Al-Azhar dan mendapat ijazah Tariqah Syadziliyah dan menyebarkan di utara Syria. Waktu tuan-tuan kalau kita baca sejarah, kebanyakan para alim ulama yang dahulu yang berjuang berjihad fi sabilillah, yang pertama akidahnya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, tu confirm. Sama ada mazhab Syafi'i ataupun Hanafi. Kalau ikut saya baca ni, kalau Syekh Izzuddin Al-Qassam berada di utara Syria, biasanya utara Syria bermazhab Hanafi. Sebab masa saya belajar kat Syria dulu, kawan-kawan saya yang daripada Laziqiyah ni ramai yang bermazhab Hanafi. Fiqh mereka sama ada Syafi'i ataupun Hanafi. Akidah dia Abul Hasan Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Imam Maturidi. Dan mereka mesti orang yang tariqah, sufi. Maknanya apa? Yang ada aurad, ada al-azkar, ada amalan harian. Untuk apa? Untuk mengukuhkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua kenal Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, juga merupakan pengamal tariqah Syadziliyah. Iaitu ada ulama mengarang Al-Mujahidun Al-Mutasawwifun, para mujahidin yang bertasawuf. Dan tuan-tuan, nak menjadi mujahid bukan boleh sembang macam aku ni sembang ni tuan-tuan. Kalau ajak pergi perang, aku rasa balik awal rasa. Orang nak berjihad ini pengisiannya mesti dalam, auratnya, amalannya, zikirnya, Al-Qurannya mesti ada. Sebagai apa? Persediaan berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejarahnya. Para mujahidin dahulu, ulama-ulama dulu merupakan guru-guru tariqah. Hatta Al-Syahid Umar Al-Mukhtar, sebelum daripada dia Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum pada dia siapa dia, atau afwan lepas pada dia Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan Konstantiniyah atau Konstantinopel. Mereka merupakan ulama-ulama sufi tariqah. Apabila hati mereka kuat, zikrullah mereka kuat, maka mereka melayakkan untuk menjadi para mujahidin. Syaraka fi tharati Suriah allati intahat bi ma'rakati Maysalun am 1920. Beliau bersama dengan para mujahidin dalam peperangan membebaskan Syria menentang penjajah Perancis pada tahun 1920 yang berakhir dengan peperangan Maysalun. Peperangan Maysalun ini berlaku di pinggiran kota Damsyik, Syria. Intaqal ila Haifa bi Palestin ba'da ta'azum al-khatar al-yahud wa ba'da an hakama 'alaihi al-faransiyun bil i'dam. Setelah beliau berjihad di Syria, beliau mendapat maklumat bahawasanya orang-orang Yahudi mula berpindah ke Palestin. Yang ulama ni, dia tahu negara dia pun tengah berperang, tapi di waktu yang sama dia bimbang Palestin dapat kepada orang Yahudi. Dia sanggup tinggalkan Asyam, berhijrah ke Palestin, ke bandar Haifa, semata-mata untuk apa? Mempertahankan bumi Palestin daripada diceroboh oleh golongan Yahudi. Ini ulama yang hebat, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala mengabadikan namanya sehingga hari ini.
Sebab tu kalau kita tengok sedih negara-negara Arab pada hari ni kan. Ada duit, kaya raya, ada tentera, ada semua ada. Tapi tak ada maruah, tak ada harga diri. Kalau aku cakap tak ada iman, kasar sangat pula. Tapi macam itulah lebih kurang kalau Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia menyayangi saudara seagamanya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Nabi kata perumpamaan orang beriman ini seperti satu badan. Kita ni macam satu badan. Syria contoh dekat tangan kanan, negara-negara ibarat macam tu. Negara Afrika dekat dada kita contoh, kepala kita negara Makkah contoh, itulah kan. Sakit satu anggota, semua anggota akan berkongsi rasa sakit. Dibom di Gaza, kita di Malaysia rasa sakit tuan-tuan. Kan jadi stres. Aku ni dah berhari-hari sakit tengkuk belakang, tak tahu mungkin stres kot. Kan bila tengok benda tu, bila kawan anak kami Muslim Care ada wakil di Gaza nama Dr. Abu Aish. Dia hantar tiap-tiap hari video, ya Allah, sakit tengkuk aku tengok. Tak tahulah darah naik ke apa, wallahu alam, tapi gitulah ada rasa. Yang kita sedihnya, Dualul Arabiyah, negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestin, Maza fa'alu? Apa dia orang buat? Tak buat apa kan? Buat bodoh adalah buat bodoh. Paling-paling dahsyat pun, nudinu, kami mengecam, kepala otak kau mengecam. Orang dah mati beribu, kau nak kecam lagi. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Nabi kata umat aku di akhir zaman akan diratah oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka para sahabat bertanya, awamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Kenapa jadi macam tu ya Rasulullah? Adakah dengan sebab sedikitnya bilangan kami ketika itu ya Rasulullah? Nabi kata, la, innakum kuthur walakinnakum ghusa'u ka ghusa'is sail. Nabi kata tidak. Bilangan kamu ramai, berbilion. Yahudi ni tuan-tuan paling ciput dalam dunia. Aku rasa dalam berapa bilion, 2 bilion ke Yahudi ni. Sebab orang-orang Yahudi, dia tak izinkan mana-mana bangsa masuk agama dia. Dia tak izinkan. Sebab tu dia punya agama tak berkembang. Tapi dia akan cari anjing-anjing yang boleh dia bela. Tuan-tuan faham tak saya guna bahasa anjing ni? Oi, korang ni tidur apa? Faham ke tak faham? Ha, macam tu. Dia akan cari anjing-anjing yang boleh dipelihara. Wa min hathil kilab dualul arabiyati. Negara-negara Arab. Itulah kilabuhum yang dia pelihara tuan-tuan. Yahudi, dia takkan iktiraf seseorang itu Yahudi ataupun Israel kecuali mak dia mesti Israel dan Yahudi. Contohlah na'udzubillah, tiba-tiba ada Jawa goblok mana kat sini nak masuk Yahudi. Memang reject betul tak? Dia kata goblok kau ni, dia kata. Dia kata tak terima. Kau Jawa, dia kata. Jawa murtad. Macam tu. Tak diterima tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Nahnu qawmun a'azzarallahu bil Islam. Kita merupakan satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Jadi tuan-tuan semua, Syekh Izzuddin Al-Qassam dalam keadaan serba dhaif, ulama dahulu dengan senjata tradisional berhijrah daripada Syria ke Haifa, Palestin untuk menyekat kemarahan Yahudi. Allahu Akbar. Tak macam hari ni kan? Ramai, hebat, ada angkatan tentera, kekayaan yang luar biasa negara Arab. Nabi kata walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail. Tetapi ramainya kamu seperti buih-buih di lautan, tak ada harga. Buih di lautan kau tengok macam mana, daripada tengah laut nampak macam gempak kan, dia punya gulung-gulung tu. Wow. Sampai pantai, yelah perenggai. Sembang kari, sembang kencang tuan-tuan. Apa pun tak ada. Maka sahabat kata, kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Nabi kata, asabahumul wahnu. Kerana mereka ditimpa satu penyakit yang dinamakan sebagai al-wahnu. Maka sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahnu itu ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
kerana cintakan dunia dan bencikan kematian. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudi tuan-tuan, ketika Gaza berperang, bermandi darah, ribuan yang syahid. 2 hari bulan 11 bau-bau ni, diorang boleh lantak buat konsert besar-besaran dekat Saudi tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan bulan ini bulan pesta di Saudi tuan-tuan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila anda tengok benda ni, anda teringat hadis Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami. Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Ni 4 buah negara. Maka bangkit seorang sahabat kata, wa fi Yamanina ya Rasulullah. Berkatkan, doakan keberkatan pada Yaman kami ya Rasulullah. Nabi pun kata, wa fi Yamanina, dan Yaman kami. Bangkit seorang sahabat kata, wa fi Najdina ya Rasulullah. Doakan keberkatan juga pada Najd kami. Najd kat mana sekarang tuan-tuan? Riyadh, ibu kota Saudi. Bila sahabat ni minta didoakan Najd, apa kata Nabi? Hunaka zalazil wa hunaka yatla' qarnu syayatin. Nabi kata apa? Di sanalah akan berlakunya gempa bumi dan di sana akan terbitnya tanduk syaitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak dah. Yang pelik Arab ni perangai dia orang. Dia tahu Nabi cakap, dia kata nak kata apa, dah Nabi kata macam tu, kita on je lah. Ni perangai dia orang. Sebab tu bila kita kata ke orang-orang Arab kan, kau nampak tak bangunan titik kat Mekah ni? Kan Nabi dia sebut dalam hadis kan, antarul hufat al-urata yatatawaluna fil bunyan kan, antara tanda kiamat kau akan tengok orang-orang dahulunya Badawi, pengembala kambing, berebut-rebut buat bangunan tinggi. Dia kata, biasalah, kata macam mana, dan Nabi kata macam tu, kita buat je lah. Sebiji perangai macam Yahudi. Macam Yahudi sebiji. Yahudi tuan-tuan, kisah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ada anak perempuan bernama Safiyah bintu Huyai. Yang akhirnya Huyai jadi Yahudi. Safiyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita sebelum dia kahwin dengan Nabi. Dia kata, aku masih ingat satu hari bapa aku ni dengan pakcik dia keluar daripada kampung diorang Bani Qainuqa, tak salah mana, Qainuqa ataupun Quraizah. Diorang keluar dengan sebab apa? Diorang dapat maklumat Nabi dah sampai dekat Quba. Dan Yahudi nak tengok betul ke tidak dia ni Nabi. Diorang pergi pagi, balik nak dekat Maghrib. Apa kata Ummul Mukmin Safiyah, masa tu dia budak lagi. Dia kata, aku tengok muka bapa aku memang muka dia barai gila muka orang tu ni. Muka bad mood, kau tahu tak? Macam muka bergaduh dengan bini gitu, muka tension. Dia dengar bapak dia berdialog dengan pakcik dia. Apa kata pakcik dia? Ahua. Adakah dia orangnya? Adakah dia orangnya? Mana confirm ke yang kita tengok tu Nabi akhir zaman? Apa kata Huyai bin Akhtab? Wallahi innahu lahu. Demi Allah, memang dialah Muhammad Nabi akhir zaman. Lalu apa kata pakcik dia ni? Fama ra'yuka idzan? Apa pandangan kau tentang Muhammad? Tahu dia kata apa? Wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah, aku akan lawan dia selagi mana nyawa di kandung badan. La haula wala quwwata illa billah. Kau faham tak istilah aku ni? Itulah Yahudi. Waktu kalau tuan-tuan jumpa Yahudi dekat Banting ni, gegam aku. Aku gegam ni. Memang celaka ada orang ni. Dia tahu tu Nabi, dia tahu. Tapi bila ditanya apa respon dia? Adawatuhu ma baqitu. Aku akan lawan dia selagi mana nyawa di kandung badan. Betul sungguh tuan-tuan. Diringkaskan cerita, berlakulah peperangan antara Nabi SAW dengan puak-puak Yahudi ni, dan Huyai bin Akhtab ditawan. Masa nak dijatuhkan hukuman pancung tu, sahabat tanya dia, ya Huyai, kau tahu tak kebenaran Muhammad? Kau tahu tak? Aku tahu. Abi, kenapa kau lawan juga? Dia kata apa? Man yukhzihillahu. Barang siapa yang Allah nak hinakan dia, dia tetap hina. Maknanya dia lah dia tu. Siapa yang Allah nak hinakan dia, dia akan hina. Siapa dia? Akulah. Kau faham tak cerita aku ni? Aku pun tak faham, kau tahu tak? Nak khabar goblok gediwenya dia ni, kau tahu tak? Korang banyak kata bungol telur tambok dia ni, kau tahu tak? Dia punya bungol tu tahap gaban, kau tahu tak? Aku tak ngerti. Tu Yahudi.
Dia punya keras hati, sebab tu dia bunuh orang Palestin ribuan. Seluruh dunia protes, seluruh dunia. Dia buat bodoh. Iya, aku tak tahu nak kata apa. Ya Allah, geramnya aku. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi kata apa? Kamu ramai tapi kamu tak ada harga. Sebab apa kena macam tu? Sebab kena penyakit al-wahnu. Sahabat kata wa mal wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kepada kematian. Itulah yang berlaku kepada umat Nabi SAW pada hari ini. Maka Syekh Izzuddin Al-Qassam berhijrah ke Haifa, Palestin, berjihad untuk menentang Yahudi di sana. Ishtaghala bit-tahrir wal khitaba bi Jami' al-Istiqlal. Ketika berada di Palestin, di Haifa, beliau bertugas sebagai mudarris, pendidik dan juga khatib di Masjid Al-Istiqlal. Masjid Istiqlal bukan dekat Jakarta, tuan-tuan. Itu Jakarta, Jakarta lain cerita. Ini dekat Haifa. Ulama ni, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, contoh Saifuddin Qutuz bersama dengan tuan guru dia Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, ketika mereka membuat persediaan untuk menentang tentera Mongol Tatar, Izzuddin As-Salam memastikan kullul masajid fi diyari Misri atau fi Syam yatakallamuna anil jihadi, an ahamiyatil jihad. Semua masjid dekat Mesir, tuan-tuan, tajuknya apa? Al-jihadul jihad, untuk menentang tentera Mongol. Barulah hidup. Aku bukan nak katalah sorry to say lah, tuan-tuan. Malaysia ni ada kajian mengatakan khutbah paling bosan di dunia. Setuju ke tak setuju? Macam tak setuju je korang ni. Setuju lah. Sebab tu anak minta maaf cakap jangan marah lah. Jangan tarik tauliah aku. Kalau orang minta anak khutbah, anak takkan pergi. Anak kata minta maaf. Sebab apa? Sebab pakai teks. Anak tak boleh pakai teks. Anak kata kalau anak nak khutbah, anak tak boleh pakai teks. Teks ni untuk baca berita. Untuk buletin utama sesuai. Kalau khutbah, tak sesuai. Kenapa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu washtadda ghadabuhu faka'annama munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa masakum. Nabi sebut dalam hadis Riyadhus Salihin, Nabi kalau khutbah macam mana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi kalau berkhutbah ishtadda ghadabuhu, tinggi emosi kemarahannya, wahmarrat aynahu, merah matanya, faka'annama munziru jayshin yaqulu, seakan-akan Nabi merupakan panglima perang yang memberikan amaran kepada tentera-tenteranya. Itu baru khutbah, tuan-tuan. Itu baru khutbah. Sebab tu ketika tentera Islam di Mesir bersiap sedia berhadapan dengan tentera Mongol Tatar, semua masjid-masjid di Mesir tajuknya apa? Al-jihadul jihadul jihad. Hatta seakan-akan diwajibkan seluruh keluarga di Mesir untuk menghafal surah Al-Anfal. Kerana dalam surah ini bercerita tentang al-jihad fi sabilillah. Barulah hidup. Kalau ada nasyid mereka juga merupakan nasyid jihad. Kenapa orang Palestin sentiasa semangat, tuan-tuan? Sebab hiburan mereka pun hiburan dalam bentuk jihad, lagu jihad. Contoh, aduh, saya tegak ni. Minum air dulu. Nak dengar lagu ni? Al-ardu lana wal-kudusu lana wallahu biquwwatihi ma'ana wa jumu'ul kufri qad ijtama'at كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا الأرض لنا والكس لنا والله بقوته معنا. Contoh, tuan-tuan, itu pun satu lagu. Nanti kita dengar ada lagu aku tunjuk nanti. Jadi semuanya jihad belaka. Sebab itu orang sentiasa bersedia. Kita tak. Kita ini tajuk apa? Lupa dah aku. Tidur kot tadi. Kan? Apa, menjaga Al-Quran, kan, kesucian Al-Quran, kan. Bukan nak kata tajuk tu tak sesuai, tapi
Labudda an na'ish fil waqi'. Kena hidup dalam realiti. Cubalah sebulan tu Palestin tajuknya, supaya orang ni faham kenapa kena boycott, kenapa kena bersama, kenapa ada sensitivity. Kena kenal Palestin tu apa. Ardul Anbiya, Ardul Rasul, Mahbatul Wahyi, Al-Isra' wal Mi'raj. Orang faham, orang reti. Ni tak, orang pun tak apa nak kenal, bela-bela. Ni kadang aku geram ni. Kadang buat tag pun tag pasal tu, tentang jihad. Kita berada di akhir zaman. Takkan kita nak jadi yang Nabi kata tadi, al-wahnu. Tuan-tuan semua. Maka Izzuddin Al-Qassam yang berada di Haifa, Palestin, maka khutbahnya tentang al-jihad. Supaya apa? Supaya orang Palestin bersemangat menentang penjajah Zionis Yahudi. Wa fi 'am 1928, pada tahun 1928, Syekh Izzuddin Al-Qassam menubuhkan cawangan Al-Ikhwanul Muslimun di Palestin. Al-Ikhwanul Muslimun, tuan-tuan sedia maklum, diasaskan oleh Al-Imam Syed Hasan Al-Banna, dan anak-anak murid beliau membawa perjuangan ini sehingga ke Palestin dan melahirkan para mujahidin. Kalau tuan-tuan baca sejarah, banyak bagaimana anggota Al-Ikhwan dalam peperangan menentang Israel dekat Mesir, tuan-tuan, diorang sentiasa berada di saf hadapan. Tapi anda baca sejarah diorang sedih tau. Ikhwan Muslimin, dia pergi perang bersama tentera Mesir menentang Yahudi. Bila tentera Mesir menang, Yahudi kalah, saki-baki tentera Ikhwan yang hidup balik ditangkap dan dipenjarakan. Itulah kesian baca sejarah diorang ni. Ujian. Diorang bukan calang-calang. Asadun fin nahar. Pada waktu siang mereka merupakan singa-singa yang kelaparan. Ruhbanun fil laili. Manakala pada waktu malam merupakan orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang sempat nak baca dulu, ketika para mujahidin di kalangan Ikhwan Muslimun, diorang nak pergi ambush satu kawasan tentera Yahudi. Tengah-tengah diorang duduk kawasan tu, tiba-tiba dekat kubur Yahudi tu muncul seorang perempuan Yahudi. Dia duduk kawasan tu, dia kulu kilir. Lalu masa dia tengah tengok tu, ketua mujahidin kata, "Ughdud basarak." Rendahkan pandangan kau. Dia kata, kenapa? Yahudi tahu kelemahan korang Islam, Allah Ta'ala takkan berikan kemenangan apabila mereka melakukan maksiat pada Allah. Kenapa perempuan tu? Tujuannya buat apa kat situ? Tujuannya nak merosakkan hati kita dengan Allah. Bila kau tengok, walaupun kau tak rasa apa-apa, kau tetap nampak perempuan yang mendedahkan aurat, rosak hati kau. Jadi sekarang, rendahkan pandangan, istighfar pada Allah, dan angkat senapan kau, sniper, tembak terus. Gitu caranya, tuan-tuan. Itu Yahudi, dia punya cerdik. Dia tahu kelemahan orang Islam kat mana. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab kata, bila dia hantar para sahabat Nabi pergi perang, dia kata, aku tak takut dengan bilangan musuh yang ramai, tetapi aku takut dosa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, saya secara peribadilah, saya tak adalah reti sangat, tapi secara peribadi sekadar yang saya tengok ni, kenapa Allah Ta'ala tak izinkan negara-negara Arab ni menghantar bala tentera mereka ke Palestin? Sebab apa? Sebab tak cukup syarat, tuan-tuan. Qiyamul lail tak ke mana? Maksiat tak macam mana? Hubungan dengan Allah macam mana? Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, merosakkan nama. Maka biar orang betul-betul layak berjuang berjihad di dalam bumi Palestin. Jadi pada tahun 1928, Syekh Izzuddin Al-Qassam menubuhkan cawangan Al-Ikhwanul Muslimun, dan ketika itulah beliau mengumpulkan pemuda-pemuda untuk menjadi para mujahidin, dan beliau menumpukan 3 perkara. Yang pertama, at-tanbih 'alal khataril yahud. Beliau menekankan betapa bahayanya Yahudi. Dalam Quran banyak cerita pasal Yahudi, tuan-tuan pun tahu belaka. Yang kedua, wa da'watu ila jihad. Seruan kepada jihad. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamati. Jihad akan berterusan hingga hari kiamat. Kita ni macam saya katalah, tuan-tuan, ya. Kalau agak-agak lah, tuan-tuan, ni saya buat contoh. Contoh, sekali kerajaan izinkan kita pergi jihad. Contoh,
Kerajaan kata siapa nak pergi jihad, kerajaan akan bayar. Hutang rumah settle, hutang kereta settle, hutang ahlung ada. Contoh, settle, hutang apartmen tua, semua hutang settle. Sebab syurutul mujahid ada dua. Yang pertama, ridha walidain, redha mak bapak. Yang kedua apa dia? Redha ad-da'in au al-madin, orang yang kau berhutang dengan dia. Kalau yang bagi hutang ni tak redha, kau tak boleh pergi perang. Kecuali kalau kau bayar hutang tu, ataupun dia redha, ataupun kau ada harta lain boleh cover hutang tu kalau kau syahid. Sebab Nabi kata apa? Yaghfirullahu li syahid illa dain. Allah mengampunkan dosa, semua dosa orang syahid ini kecuali hutang. Fa inna Jibril qala lidzalika, Nabi kata kerana Jibril bagi tahu macam tu. Tu masalah kita. Contoh, sekali kerajaan kata nak pergi jihad boleh, dan kita akan settlekan semua hutang piutang. Agak-agak kita bagi nama ke tidak, tuan-tuan? Bagi nama ke tak bagi? Bagi. Lain macam kuat tu. Itu pun tak apa nak kuat aku dengar tu. Maknanya tak beranilah tu. Kan kita ni, aku bukan nak cakap lah Ana pun tak ada apa-apa tuan-tuan, bodoh je aku ni. Tapi ada sikit-sikit pengalaman masa hantar bantuan kat Syria kan. Daripada tahun 2012 sampai yang last kita pergi masa gempa bumi kat Turki gitu. Situasi zon perang ni tuan-tuan, kita memang seronok dan kita nak duduk bersama al-murabitun. Sebab Nabi kata ainani la tamassahuman naru, dua mata takkan disambar api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takutkan Allah takkan masuk neraka. Wa ainun harasat fi sabilillah, dan mata yang menjaga di persempadanan orang-orang Islam, kawasan-kawasan dia panggil apa kawasan tu? Allah, ada istilah dia tu, sagharatul muslimin, kawasan paling sensitif tuan-tuan. Kedudukan dengan musuh kadang-kadang kurang daripada 1 kilometer. Jadi anak ni pergi tu kadang nak sangat yang tu. Pergi musim sejuk tuan-tuan. Masa satu malam anak kata ke kawan anak, boleh tak malam ni aku nak duduk dengan mujahidin, nak dapat pahala murabit lailatan wahidah, satu malam pun tak apa. Kita tengok je muka aku. Betul nak pergi ni? Betul lagi. Betul, okey, pergi keluar kejap. Malam tu masa begitu musim sejuk tuan-tuan. Keluar kau tahu angin kat luar. Bapak sejuk gila ke. Kita macam nak pergi. Tak payah. Sembang kari ni tu tak. Nak pergi jaga murabitin, tapi niat dah ada tuan-tuan, niat. Tak payah kata tak payah. Balik. Malizi tak payah. Kau tahu duduk kawasan tu boleh mati beku kau tu tak? Mati beku kau. Sejuk ya amat. Pernah masa kita pergi hantar bantuan satu malam, tengah-tengah duduk tuan-tuan, tiba-tiba bunyi sumbu tau. Bom ni, mortar ni ada sumbu tau. Kuat sumbu dia. Ana mula dengar jauh tau. Bunyi apa tuan? Sekali bunyi sumbu tu lagi kuat. Sudah aku cakap. Aku tak boleh mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geng mujahidin ni sengih je. Mafishi tu mana apa? Tak ada apa, biasa, tak ada apa. Kau tak ada apalah pasal hari-hari kau dengar. Aku nak balik. Kan? Itu kalau bom tu jatuh atas pangku aku, macam kau menggelupur kau. Allahu Akbar. Dengar bunyi mortar pun dah kecut bang. Sekali tu kita pergi kat sekolah Muslim Care. Muslim Care dia buat sekolah untuk pelarian dekat Idlib, utara Syria. Kawasan tu tak ada NGO berani masuk tuan-tuan. Kawasan zon perang. Pergi kau tanggung sendiri. Tapi kita orang dibenarkan masuk sebab kita ada banyak rekod dengan kerajaan Turki. Bagi bantuan tiap tahun. Jadi kita ada rekod, boleh masuk. Tapi ada escort lah. Tengah-tengah jarak sekolah tu, ya Allah, bom jatuh. Tapi bukan jatuh dekat kita orang, jauh. Tapi dia punya bergegar tu bang, nak gugur jantung kau tak. Bergegar ni. Kita kelang kabut macam gempa ni. Ada seorang member kata, Ustaz, jomlah balik. Balik berotak kau balik kata.
Aku adalah penakut, kau penakut juga. Elok sangat lah tu. Kita nak pergi perang macam mana bang? Bunyi yang tu pun dah. Sebab tu Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Nabi kata jangan berangan jumpa musuh. Tapi kalau ditakdirkan Allah kau bertemu dengan musuh, tetapkan pendirian kau. Sebab tu antara dosa besar apa dia? Antara sab'u mubiqat, antara 7 dosa besar apa dia? Al-firaru yawma zahfi, melarikan diri daripada medan perang. Jangan main. Bila dah pergi perang, jangan pandang ke belakang dah. Ilal amam, illa kecuali 2 keadaan, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. 2 keadaan ini dibenarkan untuk kita berundur. Pertama apa dia? Untuk minta bantuan tambahan. Kalau ada orang kata, dia kata al-insihab, berundur. Kita berundur. Mutaharrifan liqitalin, berundur untuk merancang strategi baru. Dibenarkan berundur. Au mutahayyizan ila fi'atin, ataupun menunggu bantuan baru sampai, dibenarkan. Tapi kalau kau berundur tu balik rumah nyurut dalam lemari, itu haram jadah, betul tak? Dosa besar, na'udzubillah min zalik. Kalau satu hari nanti Allah pilih kita, semoga Allah tetapkan iman kita insya-Allah. Amin. Sayyidina Abdullah bin Rawahah as-sahabiyul jalil, sahabat Nabi yang terkenal tuan-tuan, Abdullah bin Rawahah, yang tak pernah miss peperangan bersama Nabi SAW dalam peperangan Mu'tah. Bila dia tengok tentera Rom selama 200,000 tuan-tuan, tentera Islam hanya 3,000, hati dia berdebar, tahu tak? Masa tu dia taradud, nak ke depan ke tak nak, nak ke depan ke tak nak, nak ke depan ke tak nak. Lalu dia kata apa? Ya nafsu la tanzilannah au la taqtulannah. Dia kata dekat diri dia, wahai diri aku, kau mesti lawan hari ini. Kalau kau tak lawan, kau mesti mati hari ini. Dia paksa diri dia, tuan-tuan. Hadza himamul jannati amamaki, kau tak nampak di hadapan kau. Taman-taman syurga di hadapan kau, kau tak nampak. Masa tu dia berpuasa, tuan-tuan. Dia tengah puasa. Datang anak saudara dia kata, ya Ami, iftari Ami, buka puasa, supaya kau boleh ada kekuatan untuk menentang tentera Rom. Anak saudara dia bagi daging, tuan-tuan. Dia ambil daging itu, dia tarik kali. Lambat sangat nak ngunyah. Dia baling daging. Mana? Dan gugur syahid fi sabilillah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kuburnya berada di mana? Di Jordan, di Mu'tah, Jordan. Itu sahabat Nabi. Qiyamul Lail tak pernah tinggal. Al-Quran tak pernah tinggal. Puasa sunat tak pernah tinggal. Zikir tak pernah tinggal. Maksiat tak pernah tengok. Hati sentiasa bersama Nabi. Rasa gemetar bila berhadapan dengan musuh. Tiba-tiba muka kita ni, muka wak lele, tuan-tuan. Aduh, lemah aku. Orang Melayu satu problem aku tahu. Nak berak. Nak berak. Oh, nak perang, nak berak. Mujahid kata, Malizi muskilah, dia kata. Sorry, ada satu pengalaman. Masa tu kita orang nak masuk Syria tau. Kita landing dah sampai lewat, border dah tutup. Ini cerita ni masa tu tak ada Daesh lagi. Mana dalam 2013. Tapi kita akan masuk, tapi dengan cara menyeludup. Kerajaan Turki bagi benarkan masuk. Tapi kalau kena kantoi. Tapi dia bagi masuk. Kita orang sampai-sampai dah lewat Isyak. Lepas tu, tuan rumah kata tak apa, rehat dulu. Nanti pukul berapa kita kejut. Tidur pun tengah jet lag, tengah bengong ni. Dia kejut. Ya Allah, kum ya Nazim, ya Allah. Kata Lawin, ila Suria. Pergi Syria. Malam ni juga. Naam. Kawan Ana, Haji Zul Zulkifli Wahijan, Presiden Muslim Camp. Dia kata, Ustaz, nak kencing. Dia kata. Member kata apa? Kencing kat Syria. Dia tak tunggu kau tahu. Kita tidur tengah badan lembik ni. Dia ambil beg kita orang, 2 orang, 3 orang. Dia bawa lari pergi naik atas bukit. Kita tak warm up kau tahu tak? Jogging pun tak pernah. Nak lari atas bukit dengan Ya Rabbi ya Karim. Aku kata malam tu aku rasa nak mati, kau tahu tak? Lari atas bukit ni. Anak telan air tak ada. Kering tuan-tuan. Ada kawan anak, Ustaz, nak balik. Aku dah geram. Aku kata, kau dia jangan ikut boleh tak? Penat sangat datangan. Ustaz nak balik. Aku tak ada, ikut. Dua atas bukit, tuan-tuan. Tunggu lama. Ni depan saya ni, ada lebih kurang dalam 1 kilometer, dekat-dekat 2 kilometer, padang gandum. Depan sana tu, orang Syria dah tunggu, dia bagi isyarat dengan lampu kereta. Dia bagi. Maknanya, kan,
Askar Turki akan buat round tau, round dekat border ni, round. Bila dia dah lepas kan, dia bagi syarat, mana kita kena lari. Aku kata, berapa jauh ni? Kau kena lari dekat-dekat 2 kilometer. Lari pula kau tahu dekat ladang gandum. Ladang gandum tu pula dah ditebang, dah ditebas. Maknanya kalau kau lari memang orang nampak masak lah kau. Aku tengok macam mana ni. Hati ni nak pergi tapi badan dah tak larat, kau tahu tak? Tunggu. Lepas tu dia buat isyarat, dia orang call. Lama ke atas bukit tu? Masa atas bukit tu lah. Ada seorang kawan saya bernama Abu Dr. Bashar Al-Qurabi. Dia tunjuk gambar dia. Nazmi, masa tu anak pergi sebelum raya, sebelum Ramadan. Nazmi tengok, lawa tak baju aku? Handsome kau. Dah siap pakai baju kot. Nak buat apa? Aku nak kahwin lepas raya ni. InsyaAllah. Dia kata lah, kau kahwin nanti kau datang Malaysia, aku bawa kau pergi honeymoon. InsyaAllah. Sembang-sembang lah. Dia kata, ginilah. Kau rasa kan macam mana peladan Syria? Duduk dekat sini kadang 2-3 hari duduk kat sini. Tak boleh nak menyeberang ke border. Kena tembak, kena apa. Aku dengar sedih tengah-tengah sembang tu. Lepas tu dia bagi syarat. Dia kata, tak boleh melintas. Bahaya dia kata. Kawan anak tu sujud syukur tuan-tuan. Alhamdulillah, balik. Anda balik Malaysia tuan-tuan. Tak dan 2-3 hari dapat berita kawan Ana Dr. Bashar gugur syahid tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedih gila aku. Ya, Ana harap-harap di hari akhirat besok Ana ada 2 orang kawan di Syria, yang 3 orang kawan syahid dekat Syria. Harap-harap diorang ingat dalam muka aku yang baik dosa besok ni. Dr. Bashar Al-Qurabi, seorang lagi nama apa, Al-Khatib gelaran di hujung dia, dan seorang lagi Abu Ishaq Al-Hayrawi. Tiga-tiga ni syahid ketika hantar bantuan untuk pelarian-pelarian di Syria tuan-tuan. Okey, balik ke cerita kita. Jadi Izzuddin Al-Qassam menekankan masalah jihad, dan dia memastikan yang nak bersama dengan pasukan ini orang yang betul-betul layak segi fikrian wa askarian. Makna segi ideologi dia clear, solid Islam. Tak boleh nak campur-campur. Kita tak nak ustaz Islam sangat-sangat kita nak. Tak boleh. Liyahya man hayya an bayyinatin wa liyahlaka man halaka an bayyinatin. Kau nak mati biar biar betul, biar clear. Kau nak hidup pun biar clear. Tak ada nak kona-kona. Fikrah dia jelas dan fizikal dia berkemampuan. Sebab tu kita ni kalau nak pergi perang kena faham lah. Kena lari, jogging apa semua kan, sebagai persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Quran suruh persiapkan diri kita. InsyaAllah negara kita takkan perang, insyaAllah. Amin. Kuat pula amin korang nampak sangat takut perang. Tapi kita jangan minta musuh, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau Allah takdirkan, dan tak mustahil kalau Allah takdirkan, insyaAllah nahnu jahidun biiznillah. Okey tuan-tuan, sikit pasal lepas ni kita akan tengok video. Nazama rijalahu alladhi balagha 200. Pada awalnya Syekh Izzuddin Al-Qassam berjaya mengumpulkan seramai 200 orang pemuda untuk menjadi pasukan dia. Lama kelamaan mencecah sehingga 800 orang mujahid, dan beliau mula melancarkan serangan gerila terhadap kem-kem tentera-tentera Zionis Israel di Palestin. Akhirnya istashhada am 1935. Beliau gugur syahid pada tahun 1935. Ma'athnaini minal mujahidin, bersama 2 orang mujahid, fi ma'rakati Ya'bud, dalam satu peperangan Ya'bud, haitsu hasara al-Inglis bi quwwatin kabiratin, ketika beliau diserang oleh British tuan-tuan. British menggunakan kereta kebal, meriam, helikopter, kapal terbang. Dia hanya bersenjatakan senapang biasa tuan-tuan. Inilah tengok orang kafir bagaimana penakut nak mampus. Quran pun kata la yuqatilunakum illa min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid wa qulubuhum syatta. Perangai Yahudi tuan-tuan memang penakut nak mampus, memang penakut gila. Dia takkan berani lawan one by one, takkan berani. Sebab tu diorang ni punya persenjataan paling canggih di dunia, sesuai untuk diorang paling penakut di dunia. Nanti kita tengok video-video, dan mungkin tuan-tuan dah tengok video-video, tak apa. Malam ni kita bakar lagi bagi semangat tuan-tuan. Qal, akhirnya beliau syahid dalam pertempuran tersebut pada tahun 1935.
Kharajal uluf yahmiluna jusas syuhada al-thalatha bi thiyabi al-muhdabbati bi dima' masafata 5 kilometran ila maqbarati fi qaryati Syekh. Jenazah beliau diusung dalam keadaan badannya berdarah, berlumuran darah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, dibangkitkan orang syahid di hari akhirat dalam keadaan bagaimana rupa keadaannya. Orang syahid ni tuan-tuan, dia akan berbangga di padang mahsyar dengan luka dia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau orang tu kena tembak kat kepala, bersepai, dia akan dibangkit di hadapan Allah dalam keadaan kepala dia bersepai. Wa raihatuhu wa raihatu damihi raihatul misk, tetapi bau darahnya bau kasturi, Nabi kata. Dia akan dia berbangga di hadapan Allah, dan Allah Ta'ala tanya, kenapa kepala kau pecah? Dia kata, kerana kepala aku mempertahankan agama engkau, ya Allah. Dia bangga. Orang ni pula, kudung sebelah tangan. Kenapa ketang kau kudung? Kerana pertahankan agama engkau, ya Allah. Dia berbangga. Yang ni pula terburai perutnya. Allah bertanya, dan Allah Maha mengetahui. Kenapa perut kau terburai? Kerana mempertahankan agama engkau, ya Allah. Dia berbangga, tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang ni syahid juga, tapi tak ada luka langsung. Cuba tengok orang mana? Orang Melayu, tuan-tuan. Kok mana pula orang Melayu tu, Ustaz? Pasal dia kata dia nak pergi perang, tiba-tiba bom jatuh, boom, kena serangan, sakit jantung. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahid. Dapat pada syahid, tuan-tuan, tapi tak cedera langsung. Dapat pada syahid. Gitu kan. Malu kat orang, tuan-tuan. Tapi yang penting syahid, tuan-tuan. Sebab jangan main bom ni, ada jenis bom, tuan-tuan, dia tak mencederakan orang, dia boleh mematikan orang. Dia punya hentakan, dia punya gegaran tu automatik boleh mati, Syekh. Tak tahu macam mana sakitnya. Boleh menggugurkan orang panggil kita punya anggota dalaman ni boleh berguguran jatuh. Kuat tak kuat bom tu. Semua jenis bom pelik-pelik ni pernah digunakan dekat Syria dan sekarang digunakan dekat Gaza, tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan, orang syahid akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan rupa paras mereka, tetapi bau mereka bau kasturi, dan mereka akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ittakhadha janah al-askari harakatul muqawamah Islami Hamas ismuhu alaman lahu, dan sehingga hari ini nama beliau Asy-Syahid Izzuddin Al-Qassam disemadikan dalam Brigade Al-Qassam yang cukup digeruni oleh Israel, Amerika dan seluruh kuasa dunia pada hari takbir. Okey, tuan-tuan, PBB kata apa? Natlub minal Israeliyin al-muqimin bi Turkiya wal Imarat wal Bahrain wa Malaysia wa Indonesia wajud Maldives al-mughadara fawran. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia kata, PBB kata, kami meminta kepada semua warga Israel yang berada, yang tinggal di Turki, di Imarat, UAE, Bahrain, Malaysia, Indonesia dan Kepulauan Maldives supaya meninggalkan negara-negara ini secepat mungkin. Maknanya apa? Maknanya dia orang ada dekat negara kita, kau tahu. Kalau tak, dia takkan keluarkan arahan macam ni. Anatikul askari bismil kataib al-Qassam. Ini semua orang kenal. Abu Ubaidah, jurucakap rasmi Al-Qassam. Wasaqna tadmira mujahidina 136 aliyatan askariyatan israiliyatan tadmiran kullian atau juz'iyan. Setakat kemarin, tuan-tuan, Al-Qassam berjaya meletupkan 136 jentera berat Israel. Kereta tanknya dengan dia punya jarrafah dia yang dia guna traktor untuk menghancurkan rumah-rumah orang Palestin. Kereta kebal, kereta perisai, termasuk yang antara yang canggih, Panther, tuan-tuan. Dia orang punya perisai yang boleh memuatkan 14 orang tentera Zionis. Baru-baru ni dibom oleh tentera Qassam. Subhanallah. Paling canggih. Dia orang cipta benda tu bertahun-tahun. Tiba-tiba diletupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. 136 ni, tuan-tuan, bukan kecil anak tu, tak. Israel dengan Amerika itu kuasa besar dunia. Kira nukhbah, tentera terbaik di dunia. Bukan lawan negara, lawan satu daerah. Banting, tuan-tuan. Gitulah lebih kurang bahasanya. Lawan orang banting tak lepas, kau tahu tak? InsyaAllah takbir. Al-Qassam Ta'ifatun, Nabi kata Ta'ifah, bukan daulah, Ta'ifah.
satu kumpulan di kalangan umatku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kereta kebal yang dimiliki oleh Zionis Merkava yang dibom oleh Al-Qassam. Harga datang ni seko tuan-tuan lebih 7 juta USD. An-Natiqul Askari Israeli Maqtal 348 من جنودنا وضباطنا و59 شرطيا و10 من عناصر المخابرات منذ 7 Oktober. Ini yang tak termasuk ditawan oleh mujahidin tau. Dia kata di kalangan tentera Israel Zionis yang mati setakat ni 348 orang. Yang terbaru tadi 40 orang. Kau tambahlah lagi 59 orang polis, 10 orang mukhabarat, special branch, intelligent. Ramai tu. Pada 7 Oktober tu, mujahidin buat serangan dan berjaya membunuh lebih 300 orang, lebih 59 anggota polis dan juga 10 intelijen mukhabarat diorang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan bilangan yang kena tawan 200 orang. Yang terbunuh sekarang ni kalau campur dah mencecah lebih 1000 orang. Cuma tiap-tiap hari diorang akan update tau, update. Israel ni kalau boleh kita nak cerita. Tapi masalahnya rakyat dia tekan dia. Diorang kan konon-konon demokrasi kan. Diorang kan demokrasi, jadi rakyat tekan. Nak tak nak dia kena declare. Berapa banyak diorang hilang anggota, berapa banyak kereta tank yang terbakar. Diorang kena declare benda tu. Al-Qassam nak declare apa bendanya? Kereta tank tak ada. Tak kereta remote control dia kot kat rumah. Kata Ibn Qassam ni, Mujahiduna yuhajim quwatul ihtilal syamal gharib Madinah Gaza yudamirun 5 dababab biqazaif Yasin. Ni dalam tempoh 1 hari. Diorang berjaya meletupkan 5 buah kereta kebal dengan RPG Al-Yasin homemade, buatan tangan, tuan-tuan. Subhanallah, dengan izin Allah. Bayangkan Merkava yang kosnya berapa harga dia? Harganya 7 juta USD diletupkan dengan homemade RPG yang kosnya tak sampai $500. Allahu Akbar. Ni antara yang berpangkat Al-Muqaddam. Muqaddam ni kalau tak salah Lieutenant Colonel Salman Habaka, Qaid Katibah 53 fi liwa 188 Mudarra Akbar Dhabit. Pegawai tertinggi dalam Israel Zionis. Nama dia apa? Nama Salman. Nama China Arab. Salman Habaka dibunuh dalam peperangan dibunuh oleh para mujahidin dalam peperangan di Gaza. Jadi ketua pasukan kereta kebal Israel. Ini antara muka-muka yang ila jahannam wa bi'sal masir. Amin. Kan? Ini antara muka-muka tentera Zionis yang berjaya dibunuh oleh Al-Qassam. Jangan pula kau sedekah Fatihah buat terbiat sekarang. Ni lagi kelakar ni. Maqtal jundi Israel wa isabah salah Israel inqilab dabab syamal Israel. Di utara Israel, kereta kebal terbalik. Tiba terbalik. Mati 3 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbalik tiba-tiba, tuan-tuan. Tak tahu terkehel kat mana. Wallahu alam. Okey, tuan-tuan semua. Begitulah ya sedikit perkongsian kita pada malam ini. Ana minta ribuan kemaafan atas segala kelemahan, keterlewatan sampai ke masjid, tuan-tuan. Ingat tidak pasang lagu ni, tuan-tuan. Tapi itulah, tak dengar suara. Kan? Lagu dipadu, tuan-tuan. Tak boleh. Okey, tuan-tuan. Ala kulli hal, untuk akhir sekali, ada 2 benda yang kita perlu buat. Yang pertama, doakan untuk umat Islam di Gaza. Jangan putus asa. Setiap kali lepas sembahyang, paling tidak doa Allahumma sur ikhwanana fi Palestin. Paling ringkas. Doa, ya Allah tolong saudara kami di Palestin. Paling ringkas doa macam tu. Jangan tak doa. Kena rasa berdosa kalau kita tak berdoa. Ya Allah tolong kawan kami di Palestin. Kena sebut macam tu. Doa pertama. Yang kedua, sumbangan, tuan-tuan. Dia amat-amat mereka harapkan. Nabi bersabda dalam hadis, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan bagi orang-orang yang berjihad, pahalanya dia sendiri berjihad. Padahal kita duduk kat Malaysia tak buat apa pun. Tapi bila kita bantu mereka berjihad, maka pahalanya kita pun berjihad juga. Nabi faham situasi umat akhir zaman. Bukan senang nak ke sana, tuan-tuan. Tapi kita akan dapat pahala sama dengan mereka bila kita menyumbang, insya-Allah. Jadi antara saya nak share dekat tuan-tuan yang menarik,
baru-baru ni ada seorang muslimat, dia jumpa Ana, dia kata, Ustaz, dia bagi saya rantai gelang emas. Ana tak tahulah, dia bagi, lepas tu dia kata, berapa ni cik? Ana pun tak pakai reti sangat kan. Dia kata, saya tak tahu Ustaz, Ustaz ambil lah, doakan saya dapat pahala insya-Allah. Ana bagi kat Muslim Care pergi cek dekat 3 kedai emas tuan-tuan. Harga gelang emas tu 17,000. Takbir! 17,000 tuan-tuan. Rasa-rasa malam ni insya-Allah kita dapat gelang emas muslimat paling kurang 20,000. Takbir! Aku dengar orang Banti ni toke-toke tu tak kaya-kaya. Ada toke tempe, ada toke tanah, ada toke sawit. Oi, macam-macam Banti. Kau jangan kelepek aku tahu. Orang Banti ni kaya-kaya, aku tahu pun jangan kelepek aku. Orang faham? Okey. Lepas tu, alhamdulillah, semalam ada satu syarikat bagi 100,000 dan NGO Ustaz Wadi Anwar, NGO Khidmah Ummah, diorang collect 1 juta, serahkan 1 juta kepada Muslim Care. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah dah yakin orang Banti ni kita kenal lama dah. Sejak pada Syria lagi, diorang dah banyak bagi sumbangan. InsyaAllah pada hari ni kita akan membuktikan betapa kita menyayangi umat Rasulullah SAW dengan kita berikan sumbangan. Jadi kalau nampak tabung Muslim Care dia comel tu, comel tertengah tu comel sangat. Kecil comel lah. Harap-harap biar membuat-buat duit dalam tu tuan-tuan. Bawa tabung besar tu, sabar je dulu. Lain kali bawa besar bakul baju tu ha. Okey tuan-tuan, sekali itu dahulu minta ampun dan maaf. Doakan supaya kita semua ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah dan jangan Allah sia-siakan usaha kita. Takut-takut kita buat kerja ni tak ada pahala. Na'udzubillah min zalik. Yang paling orang takut tuan-tuan bila berjihad fi sabilillah, tiba-tiba syahid, Allah tak terima. Ada berlaku macam tu. Dengan sebab apa? Niat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab tu pesanan Abu Ubaidah, as-sabat imman nasru awil istishhad, sama ada menang ataupun kita gugur syahid. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.